Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji-pujian dan kesyukuran dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala peluang, nikmat, kurniaan, pemberian. Selawat dan salam buat junjungan mulia kekasih Allah, kekasih kita, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan setiap daripada kita beroleh syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat semua diorang TikTok. Ahlan-ahlan Haifa, Ira dan juga semua sahabat-sahabat lain yang ada diorang komen. Diorang FB pula. Ahlan-ahlan Fatimah Az-Zahra, Fatimah Samsuddin, Nurisa Wan Hassan, Salmah Uthman, Ruhidah Abdul Rahman, Ayu Hafiz, Sutarman Widya, Wagina Sikun, Siti Khadijah Nurdin, Siti Haji Ahmad dan juga Faridah Haji Ahmad serta semua sahabat-sahabat yang lain. Apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga apa jua yang kita lakukan adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. آمين آمين يا رب العالمين. Mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. InsyaAllah kita nak sambung pembacaan kitab hadis Jami' ataupun Sunan Tirmizi, dan kita telah tiba pada muka surat 346 pada bab yang ke-20, di mana pada bab ini Imam Tirmizi membawakan tajuk Babu ma ja'a, bab pada hadis dan riwayat yang telah datang berkenaan allazi yusallil faridah, orang yang telah menunaikan solat fardu, summa, kemudian setelah dia dah selesai solat fardu, ya ummun nasa, dia menjadi imam untuk manusia, ba'da zalika, setelah daripada itu. Maka sebenarnya apakah yang hendak dibawakan oleh Imam Tirmizi di sini? Maka kita boleh lihat kepada para pelajar Arafah baris yang ketiga daripada bawah. Maka pada baris yang ketiga daripada bawah, Imam Tirmizi membawakan tajuk hadhihi mas'alah iqtida'ul muftarid khalfal mutanafil. Sebenarnya ini adalah permasalahan seseorang yang nak solat fardu berimamkan kepada orang yang sunat. Maka ada seorang, contohnya saya telah solat isyak contohnya bersama dengan imam. Saya telah solat isyak bersama dengan imam, dah selesai dah. Maka dalam mazhab Syafi'i boleh untuk melakukan i'adah, untuk ulang balik solat, dan solat yang kedua akan menjadi nafil dan sunat. Maka saya dah solat isyak, maka adakah boleh saya menjadi imam untuk orang lain yang nak solat isyak? Dalam mazhab Syafi'i boleh. Dipanggil makmum yang solat fardu berimamkan kepada orang yang solat sunat dan nafil. Jawapan dia boleh. Macam contoh, kita pergi masjid, kita nampak ada seorang tu tengah solat sunat dan kita pun nak solat jemaah, tak ada orang, kita menjadi makmum dia. Maka dalam mazhab Syafi'i adalah boleh. Maka sebab itu disebut di sini wadzalika jaizun inda Syafi'i, seorang yang nak solat fardu
dia nak menjadi makmum kepada orang yang sedang solat sunat? Jawapan dia boleh. Wa ghairu jaiz inda Abi Hanifah wa Malik. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik kata tidak boleh. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, seseorang itu dia boleh menjadi makmum untuk orang yang hatta solat berbeza daripada dia. Contohnya orang tersebut sedang solat ba'diyah, dia nak solat fardu, boleh. Orang tersebut hatta solat fardu berbeza. Orang tersebut sedang solat zuhur, dia makmum nak solat asar, pun pada waktu itu boleh. Yang tak boleh adalah solat-solat yang pada waktu itu situasi dia berbeza. Contohnya orang tersebut sedang solat jenazah, maka tak boleh. Sebab dalam solat jenazah tidak ada rukuk, sujud dan sebagainya. Maka jom kita lihat dalil yang menjadi perbahasan di sini. Riwayat 588. Wa bi ilaihi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Hammad bin Zaid an Amr bin Dinar an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhum. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sesungguhnya Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu kana yusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-maghrib. Muaz bin Jabal selalu solat maghrib bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam riwayat ini disebut maghrib. Maka gariskan kepada Arafah, baris yang pertama, qala al-Baihaqi fi ma'rifati sunani wal athar. Imam Baihaqi menyebutkan maksud maghrib di sini sebenarnya adalah solat isyak. Solat isyak. Maka boleh gariskan di situ. Maksud maghrib yang ada dalam riwayat ini sebenarnya adalah solat isyak. Maka sesungguhnya Muaz bin Jabal telah solat bersama dengan Nabi SAW solat maghrib dalam kurungan iaitu solat isyak. Thumma yarji'u, kemudian Muaz bin Jabal telah balik ila qaumihi, kepada kaum dia. Faya ummuhum, maka dia menjadi imam kepada kaum dia. Siapakah kaum dia? Kaum dia adalah Banu Abdul Ashhal. Banu Abdul Ashhal. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis hasan sahih. Wal amalu, kata Imam Tirmizi muka surat 348, dan beramal pada hadis ini di sisi para sahabat kami seperti Imam Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Lalu mereka berkata, idza amma rajulul qauma, apabila seseorang itu menjadi imam untuk kaum dia, untuk kelompok manusia, fil maktubah, pada solat fardu, wa qad kana sallaha, dalam keadaan dia sendiri telah selesai menunaikan solat fardu tersebut sebelum itu, maka sesungguhnya solat orang yang mengikutinya adalah jaizah, adalah boleh, tak ada masalah. Walaupun dia dah solat, dia menjadi imam, maka solat dia sebagai solat sunat dan nafil, makmum solat fardu, maka jawapan dia boleh. Apakah dalil dia? Perbuatan Muaz yang menjadi makmum kepada Nabi, kemudian balik kepada kaum dia, menjadi imam untuk kaum dia. Wahtajju, dan mereka menjadikan dalil dengan hadis Jabir radhiyallahu taala anhu pada kisah Muaz radhiyallahu anhu, dan ianya adalah hadis yang sahih dan sungguh telah meriwayatkan daripada lebih daripada satu sanad daripada Jabir radhiyallahu anhu. Waruya, dan telah diriwayatkan daripada Abu Darda radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya su'ila an rajulin, beliau telah ditanya berkenaan tentang seseorang lelaki yang telah masuk ke masjid dalam keadaan pada waktu itu jemaah sedang menunaikan solat asar. Wa huwa yahsabu, dan dia menyangka bahawa orang tersebut sedang solat zuhur. Fa'tamma, maka dia pun menjadi makmum dengan orang tersebut. Qala, maka berkata para ulama, salatuhu jaizah, solatnya adalah sah. Maka dalam mazhab Syafi'i juga ini dalil dia. Maka apa riwayat Abu Darda, kalaulah seseorang itu dia solat asar, imam dia solat zuhur, boleh. Kalaulah seseorang itu dia solat fardu, imam dia solat sunat, boleh. Selagi mana perbuatan solat itu tidaklah berbeza, seperti solat jenazah, seperti solat gerhana dan lain-lain. Wa qad qala qaumun, dan telah berkata sekelompok daripada ulama Kufah, termasuklah Imam Abu Hanifah, idza tamma, apabila seseorang itu menjadi makmum kepada imam dalam keadaan imam tersebut solat asar dalam kurungan berbeza solat dengan dia,
Wahum yahsabun, dan dia menyangka imam tersebut sedang solat zuhur, maka dia pun fasalla bihim, dia pun ikut kepada imam tadi. Waqtadau bihi, dan mereka pun mengikuti imam tadi. Fa inna salatal muqtadi, maka solat makmum tadi adalah batal, adalah tak sah. Idza ikhtalafa, apabila berbeza niat imam dan niat makmum. Maka Imam Abu Hanifah kedua-duanya tak boleh. Seorang yang nak solat fardu tak boleh menjadi makmum kepada orang yang sedang solat sunat. Satu, tak boleh. Dan yang kedua, seseorang itu dia tak boleh berbeza daripada niat imam dia. Kalau dia nak solat zuhur, dia kena menjadi makmum kepada orang yang juga solat zuhur. Orang asar kepada orang asar dan sebagainya. Bab yang ke-21, bab pada hadis dan riwayat berkenaan apa yang telah disebutkan minar rukhsati, daripada keringanan fi sujudi, untuk sujud di atas pakaian sama ada pada waktu sejuk dan panas. Maka adakah boleh sujud di atas pakaian? Maka lihat kepada Arafah baris yang kedua daripada bawah. Maka sebenarnya ini adalah permasalahan, adakah boleh sujud pada pakaian yang dipakai. As-sujudu ala thawbil malbus. Permasalahan tentang boleh tak seseorang itu sujud di atas pakaian yang dia pakai. Contohnya dia pakai serban, maka nak sujud di atas serban yang dia pakai. Contohnya pada waktu itu pakai pakaian yang mana pakaian itu lebar, maka sujud di atas pakaian. Ini satu makna. Yang kemudian makna yang lain, pada waktu itu bermaksud sujud di atas, pada waktu itu lapik, hamparan dan sebagainya. Lihat kepada riwayat 589. Maka dalam mazhab Syafi'i, solat di atas pakaian yang dipakai, yang sedang dipakai, maka pada waktu itu dia ada detail dia. Ada situasi yang boleh dan ada situasi yang tidak boleh. Sahabat-sahabat boleh rujuk kepada guru fiqh. Riwayat 589. Wa bi ilaihi qala hadatsana Ahmad bin Muhammadin qala hadatsana Abdullah bin al-Mubarak qala hadatsana Khalid bin Abdul Rahman qala hadatsani Ghalib bin al-Qattan an Bakr bin Abdullah al-Muzani an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala kunna, kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, adalah kami apabila kami solat di belakang Nabi SAW bil-zahair, sewaktu panas yang amat, sewaktu panas yang terik. Lihat kepada Sahara baris yang paling bawah. Apakah zahair? Ianya adalah jamak kepada perkataan zahirah, bermaksud syiddatul har, panas yang sangat-sangat sewaktu kemuncak siang, sewaktu kemuncak tengah hari, panas yang amat-amat. Maka kata Anas bin Malik, apabila kami solat di belakang Nabi pada waktu panas yang terik, sajadna, maka kami telah sujud ala thiyabina, di atas pakaian-pakaian kami, ittiqa al-har, nak menyelamatkan diri daripada teriknya kepanasan. Maka ini menjadi dalil bahawa boleh solat di atas hamparan, satu. Dan yang kedua menjadi dalil boleh solat di atas pakaian yang dipakai apabila pakaian tersebut tidak bergerak, bahagian pakaian tersebut dengan pergerakan orang tersebut. Dia ada syarat dia, pakaian yang dipakai yang mana yang boleh untuk sujud di atas pakaian tersebut. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis hasan sahih, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Jabir bin Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum, dan sungguh telah meriwayatkan hadis ini Waqi' daripada Khalid bin Abdul Rahman. Bab yang ke-22 berkenaan tentang, kata Imam Tirmizi, bab pada hadis dan riwayat ma dzukira, apa yang disebutkan daripada perkara yang yustahabbu minal julus, yang disunnatkan untuk duduk di dalam masjid selepas daripada solat fardu subuh sehingga terbit matahari. Maka ini dibawakan dalil berkenaan tentang galakan untuk kekal duduk di masjid selepas habis solat fardu subuh sampailah matahari terbit, bahkan sampailah waktu dibenarkan untuk solat setelah matahari terbit. Apakah kelebihan dia dan apakah ganjaran, serta ianya adalah sunnah Nabi SAW.
lihat kepada Arafah. Sebahagian para ulama menyebut wa amma fi'lu sallallahu alaihi wasallam fanadir. Adapun perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi kekal duduk di dalam masjid selepas daripada subuh, maka ianya jarang berlaku, kata sebahagian daripada para ulama. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam kebiasaannya akan meneruskan ibadah di dalam rumah. Dan ada sebahagian kata tidak, Nabi selalunya akan kekal duduk di dalam masjid sehingga masuknya waktu isyraq ataupun duha. Riwayat 590. Wa bihi ilayhi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Abu al-Ahwas an Simakin an Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza shalla al-fajr, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Jabir bin Samurah, apabila telah selesai solat fardu subuh, qa'ada, baginda akan duduk, fi musallahu, pada tempat Nabi telah solat, hatta, sehinggalah, tatlu'a syamsu, matahari terbit. Maka ini menjadi dalil yang mana Nabi ada duduk di dalam masjid sehingga matahari terbit. Maksud matahari terbit di sini adalah waktu yang dibenarkan untuk solat semula setelah matahari terbit. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis hasan sahih. Riwayat 591. Wa bi ilayhi qala hadatsana Abdullah bin Muawiyah al-Jumahi al-Basri qala hadatsana Abdul Aziz bin Muslim qala hadatsana Abu Zilal an Anas radhiyallahu anhu, daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man shallal fajra, barang siapa yang setelah selesai menunaikan solat fardu subuh, fi jama'atin, secara berjemaah, thumma qa'ada, kemudian dia kekal duduk, yadhkurullah ta'ala, dalam keadaan berzikir mengingati Allah, hatta, sehinggalah, tatlu'a syamsu, terbitnya matahari, dalam kurungan sehingga masuknya waktu yang boleh untuk solat setelah terbitnya matahari. Thumma shalla, kemudian dia menunaikan solat raka'ataini, sebanyak 2 rakaat, kanat lahu, adalah untuknya, ka ajri, seperti pahala, hajjatin, orang yang melakukan haji, wa umratin, dan umrah. Qal, berkata Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda, tamatin, haji dan umrah yang sempurna, tamatin, haji dan umrah dan sempurna, tamatin, haji dan umrah yang sempurna. 3 kali Nabi SAW ulang. Bukanlah bererti kalau buat macam ni tak payah buat haji dan umrah. Tetap dituntut, pahalanya sangat besar seperti pahala orang yang menunaikan haji dan umrah yang sempurna. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis hasan gharib, dan aku telah bertanya kepada Muhammad bin Ismail al-Bukhari berkenaan tentang perawi yang bernama Abu Zilal. Faqala, maka berkata Imam Bukhari, huwa muqaribul hadis, hadisnya pada waktu itu adalah dipercayai. Beliau adalah perawi yang thiqah. Sebab itu gariskan bawahnya, kinayatun an tawsiqi. Berkata Imam Bukhari, Abu Zilal nama asalnya adalah Hilal. Bab yang ke-23, Imam Tirmizi membawakan tajuk bab pada hadis dan riwayat berkenaan ma zukira, apa yang disebutkan, fil iltifat, berkenaan tentang memalingkan, berkenaan tentang berpaling, fi salah, di dalam solat. Maka apakah hukum berpaling? Lihat kepada Sahara pada baris yang pertama. Maka kata para ulama, i'lam annal tifat, ketahuilah bahawa berpaling dalam solat ada 3 jenis. Yang pertama, berpaling dengan sekadar menggunakan hujung mata. Yang bergerak ni hujung mata je, wajah tak bergerak, dada tak bergerak. Maka kata para ulama, ianya adalah boleh tanpa sebarang makruh. Seseorang itu matanya pada waktu itu yang bergerak kiri kanan, maka berpaling, iltifat pada maksud itu adalah boleh, tidak makruh. Dan yang kedua, dan inilah yang dimaksudkan dalam hadis yang kita baca kejap lagi. Dan yang kedua, pada waktu itu al-iltifat, berpaling dengan berpalingnya wajah namun tidak bergeraknya dada, maka ini adalah makruh namun tidak membatalkan solat. Dan yang ketiga adalah berpaling dengan berpalingnya tengkuk dan juga dada, maka ini adalah boleh membatalkan solat.
Jom kita lihat riwayat 592. وبه إليه قال حدثنا محمود بن غيلان وغير واحد قالوا حدثنا الفضل بن موسى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن ثور بن زيد عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yalhazu fi salati. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan mulahazah. Apakah maksud mulahazah? Lihat kepada sahara baris yang ketiga, an-nazaru bi syakkil aini alladhi yali sadar. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat menggunakan penjuru mata. Maka kata Abdullah bin Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam solat ada melihat menggunakan penjuru mata ke arah kanan dan kiri. Wala yalwi, namun Nabi tidak pernah memalingkan tengkuk baginda khalfa zahri, yang mana pada waktu itu memalingkan tengkuk baginda Nabi tak buat. Maka Nabi ada pada waktu itu menggunakan mata untuk melihat ke kanan dan ke kiri. Maka ini menjadi dalil bahawa perkara tersebut tidak merosakkan solat, tidak membatalkan solat. Berkata Imam Tirmidzi, hadis ini adalah hadis yang gharib dan sungguh telah bercanggah Waqi' al-Fadl bin Musa fi riwayatih. Maka telah bercanggah perawi yang bernama Waqi' di dalam riwayatnya. Maka dalam riwayat yang lain, وبه إليه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن بعض أصحاب إكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم. Maka dalam riwayat yang lain, Waqi' pada waktu itu meriwayatkan hadis ini secara mursal. Tadi kita baca sanad yang mana hadis ini sampai kepada Nabi marfu', ada menyebutkan tentang Nabi SAW. Namun dalam riwayat yang lain daripada Waqi', maka hadis yang lebih kurang sama. Maka pada waktu itu diriwayatkan secara mursal tanpa ada menyebut nama Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Maka daripada sebahagian daripada anak murid Ikrimah dalam kurungan hadis mursal, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah melihat dengan menggunakan penjuru mata dalam solat. Maka telah disebutkan hadis yang lebih kurang sama. Kata Imam Tirmidzi, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Anas dan juga Aisyah radhiyallahu anhuma. Riwayat 593. Wabi ilaihi qala hadatsana Muslim bin Hatim al-Basri Abu Hatim qala hadatsana Muhammad bin Abdullah al-Ansari an abihi an Ali bin Zaid an Sa'id bin al-Musayyib an Anas radhiyallahu anhu. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, baginda Nabi SAW telah bersabda kepadaku, ya bunayya, wahai anak kesayanganku, iyyaka wal iltifat, elakkan daripada berpaling. Apakah berpaling yang Nabi larang? Dalam kurungan boleh tulis berpaling dengan wajah dan badan. Maka Nabi pesan pada waktu itu jangan berpaling dalam solat. Berpaling yang dilarang adalah berpaling dengan wajah ataupun berpaling dengan badan sehingga dada lari daripada kiblat. Maka Nabi larang. Fa innal tifata fi salah, kerana sesungguhnya berpaling sewaktu dalam solat halakah, membatalkan solat, merosakkan solat. Fa in kana la budda, maka jika pada waktu itu tidak melakukannya, fa fit tatawwu, maka bolehlah dilakukan dalam solat nafil tapi tidak di dalam solat fardu. Apakah maksud daripada sabdaan Nabi boleh berpaling dalam solat nafil dan sunat bukan solat fardu? Maka kata para ulama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalal hadis. Maka hadis ini nak menunjukkan adanya perbezaan di antara solat fardu dan solat sunat. Walaupun begitu, tetap yang Nabi SAW kata boleh berpaling dalam solat nafil bukan solat fardu adalah pada waktu itu berpaling dengan mata. Kalaulah nak pada waktu itu iltifat, berpaling dengan mata, maka dalam solat sunat, dalam solat fardu pun jangan. Kerana dalam solat fardu nak dilakukan dengan sekhusyuk mungkin, sesempurna mungkin. Ini adalah pandangan yang diberikan oleh para ulama. Jom kita lihat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
kata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang hasan. Wa bi ilaihi qala hadatsana Salih bin Abdullah qala hadatsana Abu al-Awas an Ash'ath bin Abi Sya'tha an Abihi an Masruq an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anil tifati fi shalah, berkenaan tentang perbuatan berpaling sewaktu solat. Qala, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwa ikhtilasun, itu adalah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, perbuatan yakhtalisuhu syaitanu, yang dengannya syaitan pada waktu itu menarik manusia min salatir rajul, daripada solat orang tersebut. Apakah maksud syaitan menarik? Apakah maksud ikhtilas? Lihat kepada Sahara, maksud ikhtilas adalah as-salbu, menarik, as-salbu. Ataupun pada waktu itu akhadha bisur'ah, mengambil sesuatu dengan segera. Maka apakah yang dimaksud pandangan itu adalah cara syaitan menarik solat manusia? Maka kita lihat di sini, syaitan pada waktu itu menggalakkan manusia untuk berpaling di dalam solat, supaya pada waktu itu boleh mengurangkan kesempurnaan solat seseorang. Ay yaktalisuhu min kamali salatil abd. Walaupun pada waktu itu dengan mata tak membatalkan, tapi kalaulah buat terlalu kerap, maka ianya adalah perbuatan yang syaitan lakukan supaya boleh menghilangkan kesempurnaan solat seseorang. Tapi kalaulah berpaling dengan badan dan kepala, membatalkan solat. Terutamanya dengan dada. Dalam mazhab Syafi'i, terutamanya dengan dada, pada waktu itu membatalkan solat. Kalau dengan kepala, tidak membatalkan, cuma ini adalah makruh tanpa sebab yang dibenarkan. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis hasan gharib. Bab yang ke-24, babu ma dzukira, bab pada hadis dan riwayat yang berkenaan tentang apa yang disebutkan tentang seseorang yang dapat bersama dengan imam sewaktu imam sedang sujud. Maka apa yang perlu dilakukan? Contoh, kalaulah saya baru sampai, dan ketika mana saya sampai ke masjid, imam sedang sujud, apa yang patut saya buat? Adakah saya patut berdiri, tunggu sampailah pada waktu itu imam berdiri, ataupun pada waktu itu saya patut sujud bersama dengan imam? Manakah satu lebih afdal? Manakah satu yang sunnah? Maka ini adalah bab yang ke-24. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey, sebenarnya daripada tajuk ini juga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nanti Imam Tirmizi akan bahaskan, iaitu lihat kepada Arafah baris yang ketiga, iaitu perbahasan tentang orang yang mudrikur rukuk, orang yang sempat bersama dengan imam ketika mana imam dalam rukuk. Maka sebenarnya dia telah dapat rakaat tersebut di sisi majoriti para ulama. Mudrikur rak'ah, mudrikur ruku', mudrikur rak'ah indal jumhur. Majoriti para ulama menyebut seseorang makmum yang sempat bersama dengan imam waktu rukuk, dia dapat pada waktu itu akan rakaat tersebut. Tapi kalaulah dia sedang nampak imam tu dalam sujud, dia tak dapat rakaat, adakah dia patut kekal berdiri ataupun terus join imam di dalam rukuk? Maka ini dalil dia. Jom kita lihat 595. Wa bi ilai qala hadatsana Hisham bin Yunus al-Kufi qala hadatsana al-Muharibi an al-Hajjaj bin Artana bi Ishaq an Hubairah an Ali radhiyallahu anhum wa an Amr bin Murrah an ibn Abi Layla an Muadz bin Jabal radhiyallahu anhum, daripada Ali bin Abi Talib dan Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhuma qala, kedua-duanya berkata, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ata ahadukum, apabila salah seorang daripada kamu hadir as-salata, pada waktu solat, wal imamu, dan imam berada ala halin, pada sesuatu keadaan. Contohnya imam sedang rukuk sujud, ataupun imam sedang rukuk, ataupun imam sedang duduk antara dua sujud. Falyasna kama yasnaul imamu, maka hendaklah dia buat apa yang imam sedang buat. Bererti hadis ini, kata para ulama, kalaulah sewaktu kita datang imam sedang sujud, angkat takbiratul ihram, kemudian kita pun sujud, kena ikut imam walaupun tak dapat rakaat tersebut. Tapi apabila kita sampai,
ikutlah perbuatan apa yang imam buat. Kata imam, kata sabda Nabi SAW. Qala Abu Isa, berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang gharib. Kami tidak mengetahui seorang pun yang pada waktu itu meriwayatkannya kecuali apa yang telah diriwayatkan daripada sanad ini. Dan beramal pada hadis ini di sisi ahli ilmu, mereka berkata, idza jaa ar-rajulu wal imamu sajid, apabila seseorang itu datang dalam keadaan imam sedang sujud, maka hendaklah dia sujud. Apapun keadaan imam, hendaklah dia join solat tersebut. Tak perlu tunggu imam nak berdiri, barulah dia nak mengangkat takbir. Walaupun boleh, cuma ini adalah yang afdal. Wala tujzi'uhu, namun kalaulah dia bersama dengan imam sewaktu sujud, maka dia tidaklah mendapat rakaat tersebut. Idza fatahu, apabila dia telah terlepas untuk rukuk bersama dengan imam. Dan telah memilih Abdullah bin Mubarak untuk seseorang itu ketika mana dia datang, kalaulah imam sedang sujud, untuk dia sujud bersama dengan imam. Wa dzakara an ba'dihim, dan telah dinukilkan daripada sebahagian daripada para ilmuwan, mereka berkata, la'allahu la yarfa'u ra'sahu min tilka sajdah hatta yughfaralah. Harap-harap tidaklah seseorang yang dia join imam walaupun ketika mana sedang sujud, maka harap-haraplah tidaklah dia mengangkat kepalanya daripada sujud tersebut sehinggalah Allah ampunkan dia. Kadang-kadang kita tak tahu apakah sebab Allah nak ampunkan kita. Maka mungkin sebab kita sujud dengan imam tadi, walaupun tak dapat rakaat tersebut, Allah ampunkan dosa kita. Bab yang ke-25, bab pada hadis dan riwayat berkenaan karahiyati makruh ayyantaziran nasu, untuk para jemaah menunggu imam dalam keadaan mereka berdiri ketika mana nak memulakan solat. Makruh. Maksudnya tak digalakkan untuk makmum menunggu imam dalam keadaan berdiri. Dan itu perbuatan yang Nabi tak suka. Nabi tak suka pada sahabat untuk berdiri, dan pada waktu itu tunggu Nabi SAW keluar untuk menjadi imam. Nabi tak suka. Maka makruh. Sebab itu kalaulah nak tunggu imam, tunggu dalam keadaan duduk. Bila tiba qad qamatis solah, maka pada waktu itu barulah sunat untuk berdiri. Riwayat yang ke-596, wa bi ilai qala hadatsana Ahmad bin Muhammad qala hadatsana Abdullah bin al-Mubarak qala hadatsana Ma'mar an Yahya bin Abi Katsir an Abdullah bin Abi Qatadah an Abihi radhiyallahu ta'ala anhu qala, daripada Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza uqimatis salah, apabila solat diiqamatkan, fala taqumu, maka janganlah kamu berdiri, hatta tarawni, sehinggalah kamu nampak aku, kharajtu, telah mula keluar. Maka Nabi tak suka para sahabat berdiri menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk keluar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka lihat kepada sahara, baris yang keempat. Berdasarkan hadis ini, Nabi kata jangan berdiri sehinggalah aku keluar. Wa qala Tibi, berkata Imam Tibi, pada dalil pada hadis ini ada juga boleh menjadi dalil untuk permasalahan boleh mendahulukan iqamah sebelum imam keluar. Boleh, tak perlu tunggu imam keluar. Sebelum imam keluar, muazzin laungkan iqamah dulu. Sebab itu yang Bilal buat ketika mana pada zaman Nabi SAW. Kata Imam Tirmizi, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Anas bin Malik, dan hadis Anas adalah ghair mahfuz, tidaklah terpelihara. Berkata Imam Tirmizi, hadis Abu Qatadah adalah hadis hasan sahih, wa qad kariha, dan sungguh mengatakan makruh sebahagian daripada para ilmuwan daripada sahabat Nabi dan selain mereka untuk para jemaah menunggu imam dalam keadaan mereka berdiri. Sebahagian mengatakan makruh. Sebahagian pula mengatakan apabila imam berada dalam masjid dan iqamat dilaungkan, maka makmum pada waktu itu hendaklah berdiri ketika mana muazzin melaungkan perkataan qad qamatis salah, qad qamatis salah. Maksudnya bila disebut qad qamatis salah, barulah sunnah untuk berdiri. Dan pada sebelum daripada itu kekal duduk di tempat masing-masing. Dan ini adalah pandangan Abdullah bin Mubarak. Cuma di tempat kita dah biasa pada waktu itu menunggu imam dalam keadaan berdiri. Afdalnya duduk dekat saf masing-masing ketika mana qad qamatis salah, barulah pada waktu itu berdiri.
Bab yang ke-26, bab ma dzukira, bab pada hadis dan riwayat berkenaan apa yang telah disebutkan pada memuji Allah dan berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum memulakan doa. Sunnah untuk puji Allah dan selawat sebelum memulakan doa. Riwayat 598. Wa bi ilai qala hadatsana Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Yahya bin Adam qala hadatsana Abu Bakar bin Ayyash an Asim an Zir an Abdullah radhiyallahu taala anhu. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kuntu usalli wan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar ma'ahu. Aku pernah solat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar. Aku pernah solat dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar dan Umar bersama. Falamma jalastu, ketika mana aku telah duduk, bada'tu bisana'i 'ala Allah, maka aku mulakan pada waktu itu dengan memuji Allah, kemudian berselawat kepada baginda Nabi SAW. Summa da'utu, kemudian barulah aku berdoa untuk diriku. Maka bila Nabi SAW melihat apa yang aku lakukan, maka Nabi bersabda, sal, mintalah, tu'tah, pasti akan diberikan. Sal, mintalah, tu'tah, pasti akan diberikan. Maka sunnah sebelum berdoa, mulakan dengan memuji Allah dan berselawat terlebih dahulu. Kata Imam Tirmizi, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Fadalah bin Ubaid. Berkata Imam Tirmizi, hadis Abdullah adalah hadis yang hasan sahih, dan telah meriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal daripada Yahya bin Adam hadis ini mukhtasaran, secara ringkas. Bab yang ke-27, kata Imam Tirmizi, bab ma dzukira fi tatyibil masjid, bab pada hadis dan riwayat yang menceritakan tentang mewangikan masjid. Maka sunnah mewangikan masjid. Baru-baru ni pada bulan 12 bila saya dapat solat subuh di Raudah, maka sebelum subuh mereka wangikan Raudah dengan bukhur. Mereka wangikan Raudah dengan bukhur. Maka sunnah mewangikan masjid. Riwayat 598. Wa bi ilai qala hadatsana Muhammad bin Hatim al-Baghdadi qala hadatsana Amir bin Salih Az-Zubairi qala hadatsana Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu taala anha qala, daripada Aisyah radhiyallahu taala anha bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan bibina'il masajid, untuk membina masjid, fid-dur, di perkampungan-perkampungan. Lihat kepada ad-dur yang ada pada Arafah. Arafah punya ad-dur pada baris yang kedua daripada baris yang keempat. Maka apakah maksud ad-dur? Ad-dur maksudnya adalah al-harrah, perkampungan. Maka Nabi kata pada setiap perkampungan usaha untuk binakan masjid untuk mudah orang solat. Wa an yunazzafa, dan hendaklah pada waktu itu membersihkan masjid. Wa yutayyaba, dan pada waktu itu mewangikan masjid. Dan banyak lagi riwayat. Kalau kita lihat pada Arafah, pada baris yang pertama, maka di situ dibawakan beberapa dalil tentang Nabi SAW pernah mewangikan masjid. Maka ada pada baris yang ketiga Arafah berkenaan tentang anna rajulan bazaqa fil masjid. Ada seorang badui ini, dia telah meludah dalam masjid. Fastakarahu Nabi, maka para sahabat perasan Nabi SAW berubah wajah, Nabi tak suka. Namun kerana orang ini orang yang baru dan tak tahu, maka Nabi berdiam. Maka datang seorang sahabat yang lain membawa wangian. Maka Nabi SAW telah meletakkan wangian tersebut pada tiang masjid yang telah diludahkan tersebut. Maka Nabi pernah mewangikan masjid. Wabi ilai qala hadatsana Hannadun qala hadatsana Amdatu wa Waqi'un an Hisham bin Urwah an Nabi SAW amara. Sesungguhnya Nabi SAW memerintahkan, maka sambungannya riwayat yang sama. Wahada as-sahu, dan sanad yang kedua ini lebih sahih berbanding daripada hadis yang pertama. Wa bi ilai qala hadatsana Ibnu Abi Umar qala hadatsana Sufyan bin Uyainah an Hisham bin Urwah an abihi anna Nabi SAW amara, sesungguhnya baginda Nabi SAW telah memerintahkan. Fadzakara nahwah, maka disebutkan hadis yang lebih kurang sama. Berkata Sufyan, bibina'il masjid fid dur, yakni al-qabail, maksud daripada dur adalah pada waktu itu perkampungan-perkampungan kabilah. Bab yang ke-28, bab maja'a, bab pada hadis dan riwayat yang telah datang, sesungguhnya solat malam dan siang itu afdalnya masna, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam.
Riwayat 599. Wa bi ilai qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Abdul Rahman bin Mahdi qala hadatsana Syu'bah an Ya'la bin Atha an Ali al-Azdi an ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, daripada Nabi SAW qala, baginda bersabda, salatul laili wan nahari, solat malam dan siang, masna adalah 2 rakaat salam 2 rakaat salam, daripada solat sunat dan nafil. Cumanya nanti Imam Tirmizi terangkan perkataan siang yang ada dalam riwayat ini adalah riwayat yang terpencil. Kebanyakan riwayat daripada Abdullah bin Umar menyebut solat malam itu adalah 2 rakaat salam 2 rakaat salam. Sebab itu Imam Tirmizi terangkan, berkata Imam Tirmizi telah bercanggah riwayat anak murid Syu'bah berkenaan tentang hadis Abdullah bin Umar. Farafa'ahu ba'duhum, sebahagian pada waktu itu meriwayatkan secara marfu' dan sebahagian pula meriwayatkan secara mauquf. Apakah maksud mauquf? Hanya sampai kepada sahabat tanpa menyebut daripada Nabi. Adapun marfu' menyebut sampai daripada Nabi SAW. Kata Imam Tirmizi, dan telah diriwayatkan daripada Abdullah al-Umari, daripada Nafi', daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, daripada Nabi SAW seumpama ini. Namun yang sahih, kata Imam Tirmizi, adalah apa yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar daripada Nabi, bahawa Nabi bersabda, salatul laili, solat malam, gariskan bawah itu, bighairi zikrin nahar, dan Nabi tidak sebut solat siang. Maka sabda Nabi solat malam itu masna 2 rakaat salam, masna 2 rakaat salam. Wa rawat thiqatu, dan telah meriwayatkan para ulama yang dipercayai daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, daripada Nabi SAW, dan kebanyakan perawi hadis yang thiqah tidak menyebut pada riwayat tersebut perkataan siang. Wa qad ruya, dan sungguh telah diriwayatkan daripada Ubaidullah, daripada Nafi', daripada Abdullah bin Umar, sesungguhnya kana yusalli, beliau menunaikan solat pada waktu malam 2 rakaat salam 2 rakaat salam, wa bin nahar, dan Abdullah bin Umar menunaikan solat sunat pada waktu siang 4 rakaat 1 salam. Wa qad ikhtalafa, dan telah berbeza pendapat ahli ilmu berkenaan tentang perkara ini. Sebahagian daripada mereka berpandangan sesungguhnya solat malam dan siang afdal 2 rakaat salam 2 rakaat salam, dan inilah pandangan Imam Syafi'i dan Ahmad. Sementara sebahagian ahli ilmu pula berkata solat malam adalah 2 rakaat salam 2 rakaat salam. Wara'au, dan mereka berpandangan solat sunat pada waktu siang afdalnya adalah 4 rakaat salam, seperti mana solat qabliyah sebelum zuhur dan solat-solat yang lain daripada solat sunat. Dan pandangan pada waktu siang 4 rakaat 1 salam, ini adalah pandangan Sufyan al-Thawri, Abdullah bin Mubarak, dan juga Ishaq bin Rahway. Maka ini pandangan Imam Abu Hanifah, siang adalah 4 rakaat 1 salam solat sunat, dan Imam Syafi'i kata sentiasa siang dan malam 2 rakaat bagi salam. Ini dalil untuk mazhab Syafi'i. Bab yang ke-29, babun kaifa kana yatatawwa'un Nabi SAW bin nahar. Bab pada hadis dan riwayat menerangkan bagaimanakah cara solat sunat Nabi pada waktu siang. Riwayat yang ke-600. Wa bi ilai qala hadatsana Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Wahb bin Jarir dan qala hadatsana Syu'bah an Abi Ishaq an Asim bin Damrah qala, kata Asim bin Damrah, kami pernah bertanya kepada Sayyidina Ali tentang solat Nabi SAW pada waktu siang. Faqala, maka kata Ali bin Abi Talib, innakum, sesungguhnya kamu, la tutiquna dzalika, takkan mampu untuk melakukannya. Maksud mampu di sini, lihat kepada sahara baris yang keempat, ai fid dawami wal muwadhabah, dalam untuk istiqamah. Sebab Nabi kalau buat amalan, Nabi istiqamah. Kita susah nak istiqamah. Maka kata Ali bin Abi Talib, man ataqa dzalika minna, jika ada yang mampu untuk melakukan seperti Nabi pada perkara tersebut daripada kalangan kita, fa'alah, maka hendaklah dia buat. Maka kata Ali bin Abi Talib, kerana Rasulullah SAW adalah Nabi SAW, idza kanatish syamsu, apabila matahari berada pada kedudukan min hahuna, daripada arah timur. Hahuna maksudnya timur. Maka bila matahari berada pada kedudukan di arah timur, seperti mana kedudukan matahari, kahayatiha, seperti mana kedudukan matahari, min hahuna, pada arah barat, sewaktu solat asar. Maka katakanlah ini barat. Maka ketika mana barat, waktu solat asar, lihat kedudukan matahari itu condong banyak mana.
maka condongnya matahari sewaktu solat asar di ufuk barat, kalaulah keadaan yang sama ketika mana di ufuk ketika mana di timur, maka itu telah menandakan waktu yang terbaik untuk solat duha. Yang ini yang dimaksudkan. Maka Nabi SAW pada waktu itu akan solat 2 rakaat. Nabi SAW akan solat 2 rakaat. Wa idza kanat syamsu, dan ketika mana, minta maaf, solat 2 rakaat ini adalah solat isyraq, minta maaf, solat isyraq. Kemudian ketika mana matahari berada di arah timur, kahayatiha, seperti mana kedudukan matahari, minha huna, di arah barat, sewaktu solat zuhur, maka Nabi SAW akan solat 4 rakaat, dan inilah solat duha. Maksudnya bila matahari makin tinggi, Nabi akan solat duha. Kemudian Nabi SAW akan solat sebelum zuhur 4 rakaat qabliyah zuhur, dan setelah zuhur 2 rakaat ba'diyah zuhur. Dan Nabi SAW solat sebelum asar, kata Sayyidina Ali, 4 rakaat qabliyah asar. Yafsilu baina kulli rak'ataini bitaslim, dan Nabi memisahkan di antara 2 rakaat dengan salam, yang mana Nabi berikan salam kepada para malaikat yang terdekat, para Nabi, para Rasul, dan orang-orang yang mengikuti mereka daripada kalangan orang beriman. Maka maksud memberi salam ini, para ulama berbeza pendapat. Ada mengatakan memang Nabi memberi salam antara 4 rakaat qabliyah asar. Ada yang mengatakan bukan salam, tetapi yang dimaksudkan dengan salam di sini adalah duduk, tasyahud dan tahiyat. Okey, wa bi ilai qala hadatsana Muhammad al-Musanna qala hadatsana Muhammad ibn Ja'far qala hadatsana Syu'bah an Abi Ishaq an Asim bin Damrah an Ali radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat yang lebih kurang sama. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang hasan. Berkata Ishaq bin Ibrahim, ahsanu syai'in, sebaik-baik yang telah diriwayatkan berkenaan tentang solat sunat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu siang adalah riwayat Sayyidina Ali bin Abi Talib ini. Dan diriwayatkan daripada Abdullah bin Mubarak, sesungguhnya beliau mendaifkan hadis ini, dan beliau hanya saja mendaifkan di sisi kami, dan Allah lebih mengetahui, kerana ianya tidak diriwayatkan daripada Nabi SAW riwayat yang lain seumpama ini, kecuali hanya daripada riwayat Asim bin Damrah daripada Ali. Dan Asim bin Damrah, walaupun dia bersendirian dalam meriwayatkan ini, namun beliau adalah seorang yang thiqah, dipercayai di sisi sebahagian ulama hadis. Berkata Ali ibn al-Madini berkenaan tentang Asim bin Damrah, berkata Yahya bin Sa'id al-Qattan, Sufyan al-Thawri telah berkata, kami mengiktiraf kelebihan hadis Asim bin Damrah berbanding daripada riwayat Harith. Bab yang terakhir, bab yang ke-30, berkenaan tentang makruh untuk seseorang lelaki solat pada pakaian wanita. Makruh untuk lelaki solat fi luhufin nisa, pada pakaian wanita. Riwayat 601. Wa bi ilai qala hadatsana Mahmud bin Abdul A'la qala hadatsana Khalid bin al-Harith an Ash'ath wa huwa ibn Abdul Malik an Muhammad bin Sirin an Abdullah bin Syakik an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam la yusalli, tidak pernah menunaikan solat fi luhufi nisa'i, pada pakaian isteri baginda. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah solat pada pakaian isteri baginda. InsyaAllah kita akan sambung pada jam 7.40 pembacaan hadis yang berikut. Terima kasih kepada semua. Kita jumpa lagi insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.